Okay, hai semua. Apa khabar? Okay, apa khabar hari ni? Cikgu Liza harap pelajar-pelajar dan anak-anak semua dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Okay, untuk hari ni kita akan sambung belajar berkenaan dengan tajuk masa dan waktu. Okay. Okay, mari kita lihat. Kita akan belajar darab, masa dan waktu. Okey, standard pembelajaran kita hari ini ialah Cikgu Lisa harap anak-anak semua dapat mendarab masa dan waktu yang melibatkan unit jam, minit, saat, tahun, bulan, minggu dan hari. Okey, kita fokus belajar hari ini. Cuba jangan tak cuba. Okey, pertama anak-anak semua dah hafal tak fakta asas ni? 1 tahun bersamaan 365 hari, iaitu pada tahun biasa. Pada tahun lompat, 1 tahun bersamaan 366 hari. Bagaimana kita nak tahu tahun lompat atau tidak? Mudah saja caranya. Cikgu dah bagi clue. Tahun lompat bahagi 4 dapat 4. Itu maksudnya tahun lompat yang berlaku 4 tahun sekali. Jadi, jika nak tahu satu-satu tahun itu adalah tahun lompat, cuba bagi dengan 4, pastikan dapat tepat. Tak ada baki. Maka, tahun itu adalah tahun lompat. Jika berbaki, bermaksud tahun itu adalah tahun biasa dengan jumlah harinya 365 hari sahaja. Okey, kita teruskan. 1 tahun bersamaan 12 bulan. Ingat tuan anak? 1 tahun bersamaan 12 bulan. Dari bulan Januari hinggalah Disember. Jika lupa, tengok balik YouTube Cikgu Liza ajar bagaimana kita genggam jari, menggenggam tangan untuk mendapatkan bilangan hari dalam satu-satu bulan itu. Jangan lupa tahu, tengok YouTube Cikgu Liza. Okey, seterusnya 1 bulan bersamaan 4 minggu. 1 minggu bersamaan 7 hari. Dan 1 hari bersamaan 24 jam. Jangan lupa 1 jam 60 minit dan 1 minit 60 saat. Macam? Dan ingat tak anak-anak semua? Jangan lupa hafal tau. Kalau tak hafal nanti tak ingat. Macam mana nak jawab? Okey, kita teruskan. Bila kita dah menjawab, kita dah hafal, maka kita latihlah buat latih tubi begini. Okey, lihat bagaimana 1 jam bersamaan 60 minit. Buatlah tiang dan palang. Ataupun siseti. Ataupun palang. Ataupun bilik-bilik. Ikutlah apa yang rasa sedap bunyi. Boleh je tulis. Okey, yang penting kita buat halangan ni supaya kita tidak melangkau sesuka hati. Okey, asasnya 1 minit 60 saat. 1 tahun 12 bulan. 1 bulan 4 minggu. Tulis semua dekat atas ni. Yang bulatan ni adalah fakta asasnya. Okey, 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 abad 100 tahun. 1 dekad 10 tahun. So, bila kita dah ingat, tak susah. Untuk kita teruskan soalan seterusnya. Soalan 1. Okey, pelajar-pelajar ingatkan bagaimana buat tiang tadi? Masukkan jam, masukkan minit. Letakkan 60 di atas. Bermaksud 1 jam 60 minit. Masukkan nilai 2 dan 30. Jangan lupa operasinya darab. Tuliskan 3. Kemudian selesaikan. Ke 30 didarab 3 adalah 90. 2 darab 3, 6. Dah dapat jawapan. Adakah itu jawapan? Belum lagi tahu. Sebab apa? Sebab 90 sudah lebih 60. Di rumah minit, untuk makluman adik-adik semua, tidak boleh lebih 60. Hanya layak duduk sehingga 59 sahaja. Ibaratnya rumah ni telah sempit. Hanya 59. Maka,
Jika lebih, tolaklah dengan 60. Tetapi bukan tolak saja. Ia akan berpindah ke rumah sebelah sebanyak 1 jam. Kenapa 1 jam? Sebab 1 jam 60 minit. Tolak. Jadi tinggallah 30 dan 6 ditambah dengan 1 jam yang baru. Jadi 7 jam 30 minit. Okey, faham adik-adik? Mudah saja kan? Okey, kita lihat soalan yang kedua. Melibatkan unit tahun dan bulan. Masukkan tiang. Okey, kemudian masukkan tahun, bulan dan asasnya 1 tahun ada 12 bulan. Masukkan angka 2 di bawah tahun, 3 di bawah bulan. Letakkan tanda darab. Letakkan 5. Gariskan untuk jawapan. Darabkan 3 dengan 5 jadi 15. 2 darab 5, 10. Jangan lupa adik-adik, perhatikan 15 dan perhatikan unit asas di sini 12. Kita akan dapati 15 sudah lebih pada 12. Maka perlu tolak dengan 12. Jangan lupa, setelah tolak, tambahkan 1 di rumah tahun. Kerana 12 itu 12 bulan bersamaan 1 tahun. Kemudian kita selesaikan. Operasinya 15 tolak 12, 3 dan 10 tambah 1 jadi 11. Maka jawapannya 11 tahun 3 bulan. Dah saja kan? Kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga. 1 hari 6 jam didarab dengan 4. Sama juga, letakkan unit asas. 1 hari bersamaan 24 jam. Masukkan ke 1 di bawah hari, 6 di bawah jam. Letakkan operasi darab dan 4 di bawah. 6 didarab 4, 24. Ingat ya adik-adik, hasil darab yang pertama di rumah jam. Biar banyak mana pun, kita pastikan jangan melangkau di rumah sebelah sebelum waktunya. Okey, 1 darab 4, 4. Apabila kita perhatikan ia lebih 24 dan ke atas, dia tidak layak berada di rumah jam yang sebelah kanan, maka dia perlu tolak dengan 24. Kerana di rumah jam hanya boleh duduk sehingga 23 sahaja. Okey, kita tolak 24. Kemudian, kita tambahkan 1 di rumah hari. Kenapa? Kerana 1 hari bersamaan 24 jam. 24 yang kita keluarkan tadi, kita pindahkan ke rumah hari. Maka, tinggallah kosong di rumah jam dan 4 tambah 1 jadi 5. Jawapannya adalah 5 hari. Okey? Okey, next. Kita pergi soalan yang keempat. Soalan yang keempat adalah 1 minggu 4 hari didarab pula dengan 4. Sama juga, letakkan minggu dan hari. 1 minggu bersamaan 7 hari. 1 di bawah minggu, 4 di bawah hari, darabkan dengan 4. 4 didarab 4 adalah 16. 1 didarab 4, 4. Maka kita perhatikan asasnya 7 sahaja. 1 minggu 7 hari. Tapi 16 ni sudah lebih daripada 7. Berapa kali lebihnya? Perhatikan. 7 tambah 7, 14. Bermakna dia sudah lebih 2 minggu. Kita pun tolak dengan 14. Dari mana 14 datangnya? Dari 7 tambah 7. Iaitu sebanyak 2 minggu. Maka kita tambahkan 2 di rumah minggu. Jadi, jawapannya 16 tolak 14, 2, 4 tambah dengan 2, jadilah 6. Ingat ya adik-adik, dari mana datang 2? Dari 7 tambah 7, iaitu 14. Okey, kita boleh juga nak tolak 16 tolak 7 tambah 1 tempat minggu. Lebih lagi tolak 7 tambah lagi 1 pun boleh adik-adik. Jangan bimbang. Okey. Okey, 6 minggu 2 hari jawapannya. Soalan yang kelima. 11 jam 30 minit didarab 3. Yang ni kena hati-hati, dek.
Kena hati-hati adik-adik. Perhatikan caranya. Masukkan jam, masukkan minit. 1 jam 60 minit. Masukkan angka 11. Masukkan 30. Darab 3. Akan dapat 90 dan 11 darab 3 adalah 33. Okey. Cuba adik-adik perhatikan. Lebih tak nilai di rumah minit? Lebih kan? Okey, maka kita nampak lebih. Sudah lebih 60. Tolakkan 60 dan tambahkan 1 di rumah jam. Maka jawapan kita akan dapati tempat minit 30 dan jam 34. Tapi adik-adik, kita tak boleh biarkan jawapan dalam jam melebihi daripada yang sepatutnya. Okey, kita perhatikan apa yang lebih. Satu hari bersamaan 24 jam. Bermaksud sudah lebih daripada 24. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita boleh bina lagi 3 bilik. Atau kalau kita nak buat dari mula 3 bilik pun tak ada masalah. Okey, jadi bila kita dapati lebih, kita boleh masukkan balik hari, jam, minit. Satu hari ada 24 jam dan 1 jam ada 60 minit. Masukkan nilai 34 di bawah jam, 30 di bawah minit. Kemudian kita akan tolakkan balik 24. Kenapa tolak 24? Sebab tadi dah lebih daripada 24 jam, iaitu lebih 1 hari. Maka tambah 1 di tempat hari. Barulah kita turunkan 30. Selesaikan jam tinggal 10 dan 1 hari. Jadi jawapan dia akan jadi 1 hari, 10 jam, 30 minit. Tak susah kan adik-adik? Nampak macam susah tapi sebenarnya tak susah. Okey, adik-adik boleh juga guna kolom 3 terus ni daripada awal. Cuma kadang-kadang kita bimbang, kita rasa macam perlu ke tak perlu. Tapi bila dalam keadaan perlu melebihi, kita memang pakai cara begini, lebih mudah. Okey, ataupun nak guna pelbagai cara yang lain, ada berbagai lagi cara pun boleh. Okey, soalan terakhir adik-adik. Soalan 6. Contohnya adalah 8 hari 10 jam darab 3. Masukkan hari, masukkan jam. 1 hari 24 jam. Maka masukkan nilai 8 di tempat hari dan 10 di tempat jam. Kita darabkan dengan 3. Ke 10 darab 3 adalah 30. 8 darab 3, 24. 30 sudah lebih pada 24. Kita perlu tolakkan dengan 24 dan tambahkan 1 di rumah hari. Maka 30 tolak 24 tingkat 6. 24 tambah 1 adalah 25. Jadi jawapan dia 25 itu adalah 25 hari. Maka berapa banyakkah lebihnya? Daripada minggu, hari dah pergi pada minggu. Jadi kita akan selesaikan dalam bentuk palang 3 ini. Minggu, hari, jam. Jadi kita akan dapati 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Masukkan semula 25 tadi. Masukkan angka 6. Kemudian 6 tak ada masalah apa-apa. Yang kita perlu bermasalah ialah bilangan hari yang berlebih tadi. Tolak 21. Kenapa 21? Sebab dah lebih sebanyak 7 kali dengan 3. Kenapa 3? 1 minggu 7 hari. Jadi dia 7 tambah 7 tambah 7. Maka 3 minggu. Jadi tolak 21. Tinggallah. Turut 6. 4 dan 3. So, jawapan 3 minggu, 4 hari, 6 jam. Okey adik-adik semua, boleh tak? Okey.
Itu saja dari Cikgu Liza. Terima kasih kepada yang ikuti